Hai, Assalamualaikum. Pagi. Okey, untuk video kali ni saya nak share tentang objektif, fungsi-fungsi Facebook Manager. Okey, ada terdapat banyak fungsi di dalam Facebook Manager yang kita perlu faham dulu sebelum kita run iklan. Sebelum kita bermula, support video ni untuk subscribe, like dan komen, share dengan kawan-kawan yang memerlukan, yang semoga video ni bermanfaat pada korang. Okey, jom tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Okey, tanpa buang masa kita tengok. Kita mengenali fungsi-fungsi objektif dalam Facebook Manager. Okey, first kali kita macam biasa kita Google, then kita buka Facebook. Buka Facebook. Okey, macam biasa ni kalau demo kita macam biasa klik menu, pergi dekat add. Okey. Ini adalah komponen ataupun campaign objektif yang korang kena faham dulu sebelum kita run iklan. Okey. First kali ialah brand awareness. Okey, brand awareness ini berfungsi sebagai bila korang ada macam kedai ataupun macam brand baru yang baru nak naik, ataupun korang berada di kawasan-kawasan, contohnya kawasan yang terpencil, yang korang nak tahu, korang nak bagi aware brand korang tu untuk cepat untuk orang tahu. Maknanya kawasan-kawasan tu, contohnya kawasan Gombak kan, korang akan boleh pilih kawasan Gombak tu sebagai satu kawasan yang korang nak aware kan brand korang tu. Okey, dia punya fungsi lebih kurang sama dekat like marketing lah. Okey, brand awareness. Okey, so dia bertujuan untuk bukan buat sale, just untuk buat marketing bagi orang nampak. Dan fungsi ini Facebook akan lebihkan dia untuk menarik perhatian orang. So kita kena buat satu marketing, contoh marketing video unik. So kita boleh gunakan brand awareness lah. Okey, itu brand awareness. Okey, yang button kedua ini adalah reach. Okey, reach. Okey, brand awareness kita boleh tengok dulu dia punya facelift. Depan dia sama. Okey, sama. Okey, dia punya fungsi sama. Kan, semua sama je dalam ni. Cuma dia punya kelebihan, dia punya fungsi dia, Facebook akan fokuskan dia kepada brand awareness, nak bagi tahu brand itu. So dia bukannya menarik orang-orang membeli lah. Kan, dia tak menarik orang-orang yang membeli, yang biasa membeli di online. Okey, sama je fungsi dia dalam dia kan, cuma fungsi dia yang beza sikit daripada yang lain. Okey, so yang kedua ni adalah reach. Okey, reach ini contohnya kita pun ini dalam satu sistem awareness. Maksudnya kita ada cost iklan, ada cost marketing yang dah ditentukan. Okey, so kita nak kecepatan ataupun reach people secepat mungkin, seramai yang mungkin untuk orang tahu kita punya brand. Itu fungsi reach dengan brand awareness lebih kurang sama. Cuma reach ini Facebook memfokuskan kepada berapa orang kita nak, berapa orang kelajuan yang kita nak.
Tapi benda yang sama, bukan buat sale, sebab Facebook akan bersasarkan orang yang sentiasa aware dengan brand-brand baru, yang follow brand-brand orang. So diorang ni bukannya di kalangan orang membeli, tapi kita just nak bagi tahu yang kita wujud dan kita perlukan ramai orang untuk tahu kan. Ni sesuai lah untuk, contohnya kita ada pembukaan rasmi kedai contoh, so kita nak menarik rich people tu kan, seramai mungkin, cepat. ok ok, dalam brand awareness, reach lebih kurang sama, cuma ada beza dari segi brand, lebih kepada fungsi brand, fungsi kepada berapa ramai orang kita nak tarik. ok, untuk ketiga pula, consideration. ok, consideration ada di bawah dia ada 5 fungsi. 5 fungsi yang mana fungsi-fungsi ni ada khas tertentu lah. ok, dari segi kat sini adalah traffic. ok, traffic bermaksud kita Facebook memfokuskan untuk menarik seramai traffic yang masuk ke dalam kita punya website, kita punya masuk ke dalam Facebook, nak tarik orang masuk ke dalam page, nak tarik perhatian orang tu. ok, so sekarang ni traffic adalah satu objektif yang popular juga, yang ramai orang gunakan untuk tarik orang menggunakan WhatsApp, tarik customer menggunakan WhatsApp. ok, kat sini nampak, kat sini ada 4 pilihan. Website, jika ada website. Apps, contohnya orang nak orang install apps kan, apps apa-apa baru, game ke apa kan. ok, nak tarik traffic tu masuk messenger kita, messenger yang 20pm 2pm. so ada messenger, so messenger tu akan dibalas oleh team sale, ataupun boleh buat chatbot pun ada video khas untuk saya buat nanti kan. So ni ditarik ke WhatsApp. Ini adalah satu popular orang biasa guna. So dia kena ada install WhatsApp dulu dekat page nanti ada install WhatsApp. So install je WhatsApp dalam tu, so baru dia boleh connect dengan kita punya page. So page yang kat dalam ni, kat dalam akaun ni saya tak ada install apa-apa. So ini ada 4 fungsi yang boleh tarik seramai traffic yang betul-betul dah biasa online, yang dah biasa membeli, dah biasa PM, komen. So dia akan tarik 4 objektif, 4 tempat ini untuk Facebook drive traffic tu masuk kat mana yang kita nak. ok, website, kalau kita nak orang install apps, kalau messenger, dan kalau WhatsApp. So WhatsApp nanti dia akan buat ada link WhatsApp lah kan. Link WhatsApp tu biasanya kita install daripada whatsapp.my kan, WhatsApp web ada kan, dia punya link tu. So itu pun kita akan cover juga untuk next video lah. ok, facelift sama je, semua sama. ok, cuma dia punya optimization for delivery ni daripada link click. Maksudnya bila link click ni kita tekan, barulah customer tekan link tu dan kita akan di-charge oleh Facebook. So optimization delivery ni faham ada 3. ok, link click, bila customer tekan link tu kita di-charge. Kalau impression ni dia ada kelajuan kan, dia kelajuan. Contohnya Facebook bagi 1000 orang, setiap 1000 orang yang dia dah capai iklan kita tu baru dia charge. ok, daily unique reach, we deliver to people to once a day. Contohnya ini dalam satu hari ni dia akan reach seramai mungkin yang boleh dalam satu hari tu. So dia akan bagi report dalam satu hari tu. ok, ada 3 fungsi. ok, dekat bawah ni impression. ok,
link clicks tapi dia punya charge impression. Okey, kita boleh pilih link click ni kalau kita spend lebih kurang RM43 ke atas. So impression ni walaupun kita guna link click tapi kita guna dia punya when you are charge impression, maknanya dia akan charge mengikut daripada impression punya charge. Impression punya charge 1000 orang dia charge. Okey, kalau kita nak guna link click ni, kita kena tukar kepada at least account ni dia kena run lebih kurang RM43. So baru boleh boleh gunakan link ni. Maknanya kalau link ni CPC, cost per click, maksudnya orang klik baru kita kena charge. So menjimatkan lah juga. Dan kalau tepat, memang hari tu memang tepat orang-orang yang memerlukan produk kita tu, operating bagus, dan kita sangat menjimatkan lah kalau kita guna link CPC ni. So saya suggest gunakan link CPC ni, tapi account ni kena run dulu, run lebih kurang RM43 macam tu. ok, tu fungsi dia. ok, fungsi trafik. ok, ada yang tak faham boleh komen je, komen tak faham, nanti ada masa saya balas. ok, kita discard je. ok, yang kedua, engagement. ok, engagement pula, sistem engagement dia ada 3 engagement type yang di bawah dia. Post engagement. ok, post engagement bermaksud bila kita buat iklan bergambar ataupun berbentuk video, dia akan charge semua serba-serbi. Sebagai contoh, diorang buka gambar, kita kena charge. Diorang komen, kita kena charge. Diorang share iklan tu pun kita kena charge. Diorang klik link klik pun kita kena charge. Itu namanya post engagement. So serba-serbi kita kena charge. So post engagement ni posting dia kena post di page dulu, barulah kita boleh buat iklan melalui post engagement. Kan, post engagement. ok, ini untuk post engagement khas kita akan cover nanti. ok, kita akan cover post engagement. ok, next, page like ni kita dah cover untuk satu video. Boleh cari video dalam kita punya Seven channel. ok, event response ni maksudnya kalau kita ada nak buat satu grouping ataupun nak buat satu event, seminar, contoh event kita ada berada di mall kan. ok, kita gunakan engagement, tekan event response untuk diorang respon kita punya, contohnya kita invite diorang untuk pergi kita punya event. ok, ni event response. dia punya dalam pun lebih kurang sama. ok, sama je. ok, cuma dia punya setup tu dia lebih kepada yang kita nak buat event tu. Contohnya kita nak invite dia masuk kita punya event, so diorang akan dapat invite tu, diorang akan accept ataupun tak. ok, so dia dah buat. So event tu, event respon, bila ada respon dia akan sistem event ni, event respon dia ada satu sistem iaitu email responder. So dia complicated sikit bagi orang yang baru nak start kan, baru nak bermula. ok, so event respon ini sangat digalakkan bila kita dah pandai untuk kita buat satu sistem invitation untuk kita punya event. So ada orang yang just guna post engagement tapi dia ada sistem email responder, ataupun ada borang-borang khas yang dia orang create daripada Google Form ataupun daripada Facebook tu sendiri, ada email, ada form yang diorang isi untuk kita invite diorang masuk
tu iklan yang berbentuk invitation lah. So dia punya dalam tu semua sama je, cuma konsep dia lain, konsep like lain, konsep post engagement lain, konsep respon lain. Okay, page like, bila kita di charge bila orang like kita punya page. Post engagement, orang tengok gambar, orang tengok video, orang komen, orang share, orang like saja pun kita kena charge. Event respond, konsep untuk jemput orang datang ke event kita. So kita nak menarik orang ramai untuk tahu kita punya event. Okey, itu saja. Okey, app install macam biasa. App install adalah kalau boleh, kalau kita ada developer ataupun kita ada nak buat satu apps kan, ini jarang lah kalau marketer biasa pakai. Ni company besar yang ada apps yang ada kos peruntukan yang banyak untuk kita run Facebook ads. Okay. Okay, video view. Okay, video view ni video ads berbentuk iklan. Iklan berbentuk video. So video ini biasanya tak digalakkan untuk orang yang nak mencari sale. So video ini dia macam untuk nak tahu, nak bawa orang untuk tengok video yang kita buat. Contohnya filem pendek, contohnya kita nak promote teaser kan. So video ni objektif yang terbaik lah. So bukan untuk sale, bukan untuk respon apa-apa. Okay, lead generation. Lead generation ini kumpul leads. Contohnya leads nombor handphone, email, biasanya handphone atau email. Lead generation. Okay, macam ni konsep dia? Konsep dia lead ni, iklan dia berbentuk website ataupun form. Okay, contohnya dia nak buat iklan contoh, siapa berminat nak pergi seminar sekian. Okay, dia akan dilancarkan dalam masa seminggu. So kita kumpul melalui lead generation ni, dan lepas dah capai target lead kita ni, baru kita blast SMS ke, blast email ke kan. So lead generation ni untuk mengumpul leads sebelum produk tu dilancarkan, pre-launch kan. Bila dah launch boleh blast. Ni lead generation. Okay, yang consideration yang terakhir, message. Okay, message ini dia iklan berbentuk untuk tarik orang chat dengan kita, chat dalam messenger kita, messenger page, bukan personal, messenger Facebook page. Okay, ada orang yang developer yang pandai, ada orang yang pandai dia buat chatbot. Chatbot ni bermaksud ada satu sistem yang tolong jawabkan setiap pertanyaan kita, setiap pertanyaan customer. So setting chatbot tu kena ada orang-orang yang boleh buat lah. Kalau kita akan cover juga chatbot nanti untuk next video. So untuk messenger ni boleh faham lah, dia boleh gunakan untuk WhatsApp ataupun messenger ataupun Instagram. Sekarang yang terbaru Instagram lah. WhatsApp pun boleh. Dia tarik orang untuk terus chat kita. Yang kalau boleh, sistem WhatsApp, sistem Instagram dengan messenger tu dah di chatbotkan. Itu lebih menarik dan lebih cepat respon berbanding kita nak respon sendiri. Untuk chatbot kita akan cover, percuma je nanti kita akan cover dalam satu video. Okay, tu pendengar ringkas untuk messenger. Okay, ini yang paling best, conversion ni bagi saya untuk update Facebook terbaru. Conversion adalah satu tempat di mana berkumpulnya customer ataupun dikumpul customer oleh Facebook, customer yang membeli. Membeli maksudnya customer yang sentiasa membeli di online, purchase. Maksudnya kalau kita nak cari sale, terus ada sale
Maksudnya kita ada cost memang untuk mencari sale je. So kita kena buat menggunakan objektif conversion. Conversion ni dia agak rumit proses dia, tapi bila dia jadi, maknanya dia betul-betul dia buat duit lah. Conversion maksudnya kita ada conversion ni untuk website. So conversion ni dia akan membantu kita track customer yang suka membeli, yang tengok kita punya website. Ini khas untuk website lah. Conversion ni memang dia WhatsApp ke Messenger dia tak boleh guna. Tapi bagi saya kualiti pelanggan berada di sini. Bila kita menggunakan website, landing page, itu pun kita akan cover nanti untuk satu video macam mana nak buat landing page yang simple dan sekejap je, dalam satu hari dah siap. So conversion ni proses dia dari segi nak install pixel, macam mana nak install pixel pun kita akan cover. Macam mana nak verify domain. So dia agak rumit sikit proses dia, tapi bila kebanyakannya orang akan berpuas hati lah, sebab Facebook kumpul pelanggan-pelanggan yang berkualiti, yang sentiasa membeli, ada di dekat conversion. Catalog sale ni, kalau kita kena create catalog tu dalam Facebook catalog. Dekat dalam page ada Facebook page. Kita kena create, letak gambar-gambar, ada harga apa semua. So kita promote catalog. Ini bagi orang yang tak ada website. Tak ada website. So bagi saya lebih baik kita create website. Ada banyak panduan, ada banyak trik, ada banyak servis yang buat landing page simple, landing page jualan. Bukan website yang besar, yang berat tu tak. Ni mobile website, so simple. So bagi saya ada baiknya guna conversion lah. Catalog sale ni pada orang yang tak ada website, dia menggunakan platform Facebook punya catalog, just promote pada catalog. Conversion ni kalau tak ada website, guna Shopee punya link tak apa, tapi biasanya dia perlu verify domain tu. Saya tak pernah guna lagi Shopee punya link, tapi kita boleh cuba nanti. Kalau saya dapat tahu, nanti kita akan cover untuk video. So catalog sale untuk bagi yang tak ada website. Store traffic ni bagi orang yang ada kedai, biasanya dalam COVID ni dia tak digalakkan gunalah dalam PKP ni kan, sebab store traffic ni dia berfungsi untuk menarik orang datang kedai. Tu kita ada promosi untuk menarik orang datang kedai. Orang kedai baru buka, ada promosi makan ke apa, gunakan store traffic. So dia tak digalakkan di PKP ni lah. So anda boleh pilih di antara button-button objektif ini, tapi yang saya biasa guna kalau nak ikut traffic, engagement dan messenger dan conversion. Itu saja yang biasanya marketer di Malaysia guna: traffic, engagement, messenger, conversion. So belajar 1, 2, 3, 4, 5 ni pun dah cukup lah. Untuk sejak 2019 conversion sangat popular lah di antara marketer. So jangan risau, kita akan cover nanti untuk conversion. Setiap button-button ni kita akan cover, insyaAllah ada masa kita akan cover. Itu saja untuk kali ni. Belajar dan fahami kempen objektif yang Facebook sediakan. Yang mana tak faham, yang mana keliru, yang mana laju sangat ke tak faham, boleh ulang-ulang lah video ni, ataupun boleh komen di bawah. Kalau saya ada masa, saya akan balas satu persatu, dan kita akan cover melalui video untuk kekeliruan yang anda tak faham. Itu saja. Sebelum tu tolong support, subscribe, komen, share
video ni kepada kawan-kawan, share di Facebook, share di grup-grup untuk bantu lagi ramai newbie-newbie yang baru nak belajar, yang baru nak kenal Facebook page, yang baru nak online kan. So saya minta tolong share video ni dan subscribe channel ni untuk support kami, untuk kami beri semangat kepada kami untuk upload lebih banyak video lagi yang beri manfaat kepada korang. Okey, itu saja. Assalamualaikum.